Okey, pada video sebelum ni saya dah cerita sedikit tentang jalan cerita program yang berjudul platform ni. Jadi pada video kali ni saya nak cerita pula manfaat-manfaat program yang sebegini rupa yang mana ia dikategorikan sebagai rancangan infotainment. Apa itu infotainment? Infotainment adalah gabungan perkataan information dan entertainment yang mana dia bawa masuk informasi hiburan. Macam yang saya cakap pada video sebelum ni, program platform ni dia adalah program yang berkonsepkan musical dan dakwah kan. So di samping kita berhibur, kita akan mendapatkan info-info ataupun ilmu-ilmu yang berguna daripada program ini. Sebab itulah dia dikategorikan sebagai rancangan infotainment. Okey, pada video sebelum ni juga saya ada menyatakan pendapat saya bahawa saya menyokong dan bersetuju jika program sebegini rupa diadakan dengan lebih banyak dan dijadikan sebuah rancangan tetap. Kenapa saya sokong? Sebenarnya bagi saya bukan hanya golongan agamawan yang boleh memberi dakwah ataupun menjalankan dakwah itu sendiri, tetapi mereka yang digelar orang biasa seperti saya dan mungkin juga mereka yang berada dalam industri seni seperti muzik, lakonan, lukisan dan sebagainya, mereka juga boleh memberi dakwah melalui pendekatan-pendekatan yang mereka rasakan selesa lah. Contohnya macam penyanyi, diorang selesa dalam bernyanyi dan diorang mahir dalam menyanyi. So diorang nak terapkan unsur-unsur dakwah dalam nyanyian dan lagu-lagu mereka. Tak jadi masalah bagi saya. Sebab apa saya kata tak jadi masalah adalah sebab dakwah ni sepatutnya bersifat lebih praktikal dan bersesuaian dengan keadaan semasa masyarakat. Macam yang kita tengok dan kita sendiri rasa zaman sekarang ni zaman yang orang sukakan lagu, orang sukakan hiburan, tambah-tambah anak-anak remaja sekarang kan. So kalau kita bagi dakwah macam ceramah biasa-biasa yang kita dengar, yang biasa-biasa, yang masa dulu-dulu lah kan, diorang punya pendekatan dengan masyarakat tu tak banyak. So diorang kurang menarik perhatian mereka, tambah-tambah yang kalangan muda ni lah. So kalau macam melalui lagu ni, contohnya macam nyanyian Alif Sata dengan Raihan, tak silap saya, lagu Sesungguhnya tu, lagu tu memang mendapat perhatian ramai lah. Okey, tu adalah salah satu contoh lagu-lagu yang berunsurkan kerohanian dan ketuhanan yang boleh menarik anak-anak muda dan masyarakat kini lah. Lagu-lagu yang berunsurkan kerohanian dan ketuhanan ni bukan hanya sekadar untuk kita berhibur, malah untuk kita muhasabah diri di samping kita berhibur lah. Mungkin ada yang mendengar lagu untuk meningkatkan motivasi diri dia. Waktu dia gementar, dia gelisah kan, dia akan dengar lagu supaya dia akan relax. Okey, macam tu saya rasa okey. Tapi kalau mereka yang mendengar lagu-lagu seperti lagu-lagu yang membawa kelalaian, yang ada unsur lucah, unsur-unsur maksiat, saya rasa tak payah dengar lah. Okey, bagi saya lah program yang bertajuk platform ni bukan hanya dapat memberi informasi dan ilmu-ilmu kepada penonton-penonton dia, tetapi juga program-program yang macam ni dapat menyedarkan masyarakat lah bahawa dakwah ni bukan hanya dilakukan dengan ceramah saja. Boleh juga dijadikan dalam bentuk lagu, dalam bentuk penulisan, lakonan dan sebagainya lah. Okey, malahan program platform ni bukannya hanya dapat meningkatkan muhasabah kita, tetapi dia dapat juga menyedarkan masyarakat bahawa dakwah tu boleh dilakukan oleh semua orang, bukan hanya mereka yang bergeladaknya atau ustaz saja. Okey, jujur saya katakan yang program platform ni sememangnya bertepatan dengan objektif penubuhan program dia sendirilah, yang mana dia nak memberi gambaran jelas kepada masyarakat tentang kaedah dan pendekatan dakwah melalui pelbagai medium dan pelbagai bidang sendiri. Saya ada baca dalam laman web rasmi Mufti Wilayah Persekutuan tulisan Datuk Seri Dr. Zulkifli sendiri tentang muzik ni. Datuk Seri memberi kesimpulan bahawa Islam ni tidak meletakkan ketetapan yang muzik ni haram dan muzik ni harus. Macam tu. Okey, saya bacakan sedikit. Tuntasnya, muzik bukanlah satu perkara yang boleh dihukumkan sebagai harus secara mutlak atau diharamkan secara mutlak. Sebab ada pendapat ulama yang mengharamkan muzik ni dan ada juga
pendapat ulama yang mengharuskan muzik. Okay, menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi, beliau meletakkan pendapat harus, dan beliau juga meletakkan beberapa peringatan dan garis panduan bagi mereka yang mendengar nyanyian dan mempraktikkan nyanyian lah. Okay, saya akan letakkan dekat video ni, korang boleh tengok, korang boleh baca sendiri beberapa pendekatan dan panduan yang diberikan oleh Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi sendiri. Menurut pendapat ulama yang mengharuskan nyanyian ataupun muzik ni, adalah selagi ia tidak melanggar dan bertentangan dengan hukum syarak, selagi itu dia boleh dikatakan haruslah. Seterusnya, bagi saya, pendapat ulama ni tak dinafikan, ada juga yang ambil pendapat yang diharapkan dan ada juga yang mengambil pendapat yang diharuskan. Saya rasa ini adalah atas diri masing-masing, dan saya tak nak berbahas lah tentang perkara ni. Sebabnya ada juga yang dengar lagu dan lagu tu membawa kebaikan untuk dia, dan mungkin ada juga yang mendengar lagu dan lagu tu membawa dia ke arah yang lebih buruk lah. Kita tak tahu kan. Saya rasa di atas diri masing-masing lah. Saya tambah sikit lah tentang hadis Nabi SAW daripada Sahih Al-Bukhari. Maksudnya, sesungguhnya semua perbuatan itu harus disertai dengan niat, dan tiap-tiap orang akan dinilai menurut niatnya. Okey, barang siapa yang mendengar nyanyian dengan niat untuk bermaksiat kepada Allah, maka jelas dia adalah fasik, dan ini termasuk semua perkara selain nyanyian sendiri. Begitu juga barang siapa berniat untuk menghiburkan hati supaya dia mampu berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih bersemangat dalam membuat kebajikan, maka dia adalah orang yang taat dan berbuat baik, dan perbuatannya pun termasuk perbuatan yang benar. Jadi kat sini kita dah nampak lah, kalau kita niat nak dengar lagu tu hanya untuk meningkatkan motivasi diri kita, menghilangkan gemuruh kita, mungkin tak salah. Tapi kalau kita dengar lagu yang, contoh lagu black metal kan dulu-dulu kan, lagu heavy metal, bagi saya lagu-lagu yang sebegini rupa tak membawa manfaat walau sikit pun. Tambahan bila ada konsert pula, pergaulan bebas dan sebagainya, saya rasa genre-genre yang macam tu tak elok lah. Lagu tu sepatutnya dipilih dan ditapis dulu lah sebelum didengar kan. Kita kena faham maksud-maksud lagu tu semua. Last but not least, pendekatan dakwah melalui muzik ini adalah relevan lah pada zaman kini dan ia bersesuaian dengan keadaan masyarakat yang sukakan hiburan secara fitrahnya. Okay, saya tak nafikan bahawa muzik ni dapat memberikan kesan yang buruk pada seseorang, tetapi kalau kita tengok dalam sudut yang positif, dia dapat membantu lebih ramai orang lah. Contohnya macam orang-orang yang depression kan, dia dapat meningkatkan motivasi diri mereka, dapat buat mereka muhasabah diri, dan banyak lagi lah. So ini yang saya cerita ni adalah kenapa saya bersetuju dan manfaat program ni sendirilah. Sekian, terima kasih.